guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kenyataan terkini daripada Pak Lebay. Ini adalah satu cubaan untuk memperbodohkan pengundi mereka ataupun rakyat di luar sana. Tapi satu persoalan yang saya terfikir, atau adakah Lebay ini bodoh, atau cubaan ini untuk menunjukkan diri mereka bodoh? Jadi mana satu, sahabat-sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk kita dengar. Kenyataan daripada Pak Lebay yang menyatakan kononnya kalau mereka menang di PRK Kuala Kubu Baru ini, maka kerajaan boleh berganti. Kerajaan Selangor, kerajaan perpaduan di Selangor boleh diganti. Hebat mimpi bahasa mereka ni ya. Ayunan berubah di kota Kuala Kubu Baru. Kamal tak mustahil kerajaan bertukar. Itu antara modus operandi yang mereka gunakan. Seperti mana dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, kononnya kerajaan persekutuan boleh ditukar kalau mereka menang. Akhirnya selepas mereka menang di Kelantan, di Terengganu dan Kedah, apa yang berlaku? Adakah kerajaan persekutuan bertukar? Tidak, sahabat-sahabat semua. Yang mereka menang itu dan mereka jadi kerajaan itu adalah kerajaan yang ditadbir oleh parti PAS sebelum ini, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Tidak ada perubahan. Hari ini sekali lagi tak mustahil untuk bertukar kerajaan. Itu antara kenyataan daripada Pak Lebay. Bagi saya ini adalah satu cubaan untuk memperbodohkan rakyat. Tapi soalnya, adakah rakyat Kelantan boleh diperbodohkan seperti rakyat di negeri yang mereka tadbir ini? Sahabat-sahabat semua, Anda boleh fikirkan. Yang mana seorang pemimpin kanan PAS dilaporkan bercakap mengenai kemungkinan berlaku perubahan kerajaan jika Perikatan Nasional berjaya merampas kursi DUN Kuala Kubu Baru pada 11 Mei ini. Dipetik peta rasmi parti itu, Timbalan Pengurusi Tetap PAS Pusat Kamal Asari berkata, mengikut situasi di atas kertas, siapapun yang memenangi pilihan raya kecil pada bulan depan, kedudukan kerajaan negeri akan kekal. Bagaimanapun, ini dia. Bagaimanapun katanya, jika calon kerajaan dapat dikalahkan, ia bakal menjadi referendum. Berapa kali referendum lah. Dan isyarat kepada kerajaan, kepada perubahan tersebut. Namun dia pun jelaskan bahawa perubahan tersebut boleh terjadi mengikut kaedah semasa. Sekarang ini tebuk atap pun tiada sudah, tidak boleh dilakukan. Apalagi kaedah semasa yang boleh mereka lakukan dengan adanya akta lompat parti. Jadi tak mustahil sekiranya berlaku kemenangan kepada kita, Perikatan Nasional di Kubu Kuala Baru, di Kubu Baru, kerajaan boleh bertukar mengikut kaedah semasa selepas kita menawan kursi berkenaan, katanya dipetik Haraka Daily. Memang senang sangat kan diperbodohkan pengundi-pengundi walaun-walaun ini. Jadi menarik untuk kita fikirkan, sahabat semua. Suruhanjaya Pilihan Raya ISPR menetapkan Sabtu ini sebagai tarikh penamaan calon bagi PRK yang diadakan ekoran kematian penyandangnya pada 21 Mac yang lalu. Pengundian awal untuk pengundi tertentu diadakan 7 Mei sebelum diikuti dengan pengundian umum pada 11 Mei. Dalam pilihan raya negeri pada Ogos tahun lalu, Mendiang Lee mempertahankan kursi tersebut dengan memperoleh 14.862 undi dan dijarakkan dengan 4.119 undi daripada pencabar terdekat daripada calon gelakan. Beri kesan kepada peniaga. Selain Lee dan Teo, kursi berkenaan turut ditandingi calon muda dan Parti Rakyat Malaysia. Berbanding jumlah pemilih berdaftar seramai 40,015 orang pada PRN lalu, bilangan tersebut menunjukkan sedikit peningkatan apabila data dikeluarkan ISPR untuk PRK kali ini ialah 40,226, melibatkan 39,362 orang pengundi biasa, 238 anggota tentera dan pasangan, 625 polis dan juga seorang pengundi luar. Jadi mengikut tradisi, Kuala Kubu Baru merupakan kawasan diwakili MCBN. Sebelum ia dimenangi DAP PHS melalui Lee sejak PRU 13 lagi 2013. PHS malam tadi telah pun mengumumkan siapakah calon bagi calon kerajaan perpaduan di DUN ini, dan ia telah diumumkan iaitu Pan Sok Tuah. Manakala PN belum mendedahkan, tapi melalui ura-ura yang kita dengar, Perikatan Nasional
calonnya adalah daripada parti Gelakan. Gelakan dia. Aduh, Kamal berkata tinjauan yang dilakukan pihaknya menunjukkan berlaku ayunan sokongan kepada PN yang semakin kuat, termasuk dalam kalangan pengundi bukan Melayu. Benarkah ini hanya sok sendiri punya kenyataan? Menurut ahli Parlimen Kuala Krau itu lagi, tinjauan tersebut dilakukan melalui media sosial. Aduh, media sosial nah, iyalah kau buang undi, yang membuat undi itu ya orang media sosial yang mungkin dari Sabah, dari Perak, dari Kelantan, dari Terengganu, dari Kedah, bukannya orang ya yang menetap ataupun yang berdaftar sebagai pengundi di Kuala Kubu Baru. Itu pun dia tidak dapat fikir ya. Senang-senangnya dia perbodohkan orang. Jadi bukan saja khusus kepada pengundi Melayu, tapi ayunan pemindahan sokongan dapat juga dikesan melalui pengundi bukan Melayu katanya. Jadi ditanya faktor yang menyumbang kepada perubahan ayunan tersebut, Kamal berkata ia disebabkan peningkatan kosara hidup serta ekonomi yang seolah-olah tidak ada perubahan. Ya, bercakap dengan kosara hidup, hari ini sebenarnya keadaan tu walaupun ya kita tidak nafikan masih tinggi, tetapi ya agak baik ketimbang kerajaan PAS dan juga Bersatu pada tahun 2021, tahun 2023. Ya, rakyat ketika itu lagilah sengsara, dikurung, tidak dapat bekerja dan hilang pekerjaan, punca pendapatan, dan apalagi yang berlaku, ada yang mengakhiri sisa hidup mereka dengan membunuh diri dan sebagainya. Ya, karena apa? Ekonomi ditutup. Ekonomi terbantut dengan tindakan itu. Lepas tu ekonomi pula tidak dapat dilakukan apa-apa. Buktinya apa sahabat semua? Ya, inflasi meningkat, pengangguran meningkat, nilai wang jatuh mendadak, menjunam, apalagi banyak lagi lah ya, pengangguran juga meningkat dan sebagainya. Harga barang juga tidak terkawal. Barang-barang keperluan asas seperti beras, seperti telur, ayam tidak entah hilang ke mana. Seperti mana telur-telur kepada para menteri-menteri daripada PAS dan juga Bersatu. Tapi hari ini mereka pula memusingkan segala fakta sahabat-sahabat. Kononnya ya ekonomi hari ini semakin teruk. Kalau kita lihat benarkah ekonomi teruk, kita lihat pada beberapa bulan lalu ya, bulan puasa, adakah kita lihat bazar-bazar Ramadan itu kosong sahabat-sahabat semua? Tidak ya. Bagi saya kita nampak bazar Ramadan dipenuhi dengan berbagai masyarakat lapisan ya, daripada bangsa Melayu, India, Cina. Kalau di Sabah ini masyarakat Kadazan, Dusun, Murud dan sebagainya. Begitu juga dengan di Sarawak. Jadi apa yang mereka katakan ini untuk memusingkan fakta ini sahabat-sahabat semua, seperti yang saya katakan, ia adalah cubaan untuk memperbodohkan rakyat. Jadi adakah rakyat Selangor ini boleh diperbodohkan oleh lebay-lebay ini? Satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Dan dalam satu kenyataan ya untuk PRK di Kuala Kubu Baru ini sebenarnya, kenyataan ini agak menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Apabila kenyataan media ini menyatakan bahwa pengundi India orang asli adalah penentu kemenangan di Kuala Kubu Baru. Itu antara kenyataan ya daripada parti Bersatu. Itu mereka menganggap undi dari kalangan kaum India dan orang asli akan menentukan kemenangan Perikatan Nasional katanya. Yang kita tahu sekarang ini undi India, masyarakat India ya dengan tetap ya mereka sudah pun menyatakan pendirian untuk menolak PAS, menolak Bersatu, menolak calon daripada Gelakan. Dan kita lihat juga untuk orang asli, ya orang asli mereka tertuju kepada kerajaan hari ini. Karena hari ini kita lihat kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu committed ya dalam melaksanakan ataupun ya menoktakan kadar kemiskinan. Tidak seperti kerajaan PAS dan Bersatu ya, tidak pun mereka menyebut berkaitan dengan isu ini. Yang mereka sebut ya yaitu untuk kekal jawatan kuasa dan sebagainya, untuk tawarkan jawatan. Ada menteri-menteri yang goyang kaki, puluhan ribu gaji tapi tidak ada pun sumbangan yang signifikan. Ini adalah kenyataan daripada ketua penerangan Parti Bersatu yang yakin kononnya mereka boleh menang di PRK ya, di PRK Kuala Kubu Baru ini. Itu dia. Jadi sahabat semua ya, itu saja apa yang saya ingin katakan. Satu kenyataan ya daripada ketua penerangan Bersatu ini, dia kata dia mendakwa tindakan Pakatan Harapan mengumumkan calon Cina seolah-olah mempermainkan perasaan pengundi. Bila pula ya
sebelum ini pun calonnya adalah berbangsa Cina dan seorang wanita. Kenapa sebelum ini tidak mereka mengatakan seperti itu? Kenapa mereka hari ini menggunakan isu bangsa, isu bangsa agama dan sebagainya, sahabat-sahabat semua, hanya kerana mereka calonnya adalah daripada Pakatan Harapan ini adalah calon Cina. Ya, seolah-olah mereka ini sebenarnya yang kita lihat resis. Ya, seakan-akan Parti Bersatu ini begitu resis dengan calon yang dipamer atau ditonjolkan oleh Pakatan Harapan. Katanya mempermainkan perasaan pengundi. Sebelum ini adalah berbangsa Cina. Seorang wanita, sahabat-sahabat semua. Jadi awalnya kita ada kegusaran katanya ketika mendengar huru-hara PIS akan meletakkan calon Melayu. Jadi ia seolah mempermainkan pengundi Melayu, terutama pengundi UMNO apabila meletakkan calon berbangsa Cina. Sekali lagi saya mau jawab kenyataan dia nih, sahabat semua. Dia kata ini adalah ura-ura, yang mana kononnya PIS akan meletakkan calon Melayu. Tidak ada satupun kenyataan, sahabat semua. Tidak ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Pakatan Harapan yang mereka akan mencalonkan seorang yang berbangsa Melayu. Tidak ada kenyataan. Ini dia cakap ini adalah ura-ura. Ura-ura ini maksudnya kabar angin. Kabar angin yang mereka katakan ini tidak benar. Itu adalah berita palsu, seakan-akan sekali lagi mereka mahu membina persepsi, menggunakan bangsa dan agama untuk bermain dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak betapa resisnya parti ini, betapa resisnya mereka menggunakan isu yang seringkali digunakan supaya tidak dibangkitkan dalam soal berpolitik dan sebagainya. Tapi sekali lagi sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak betapa terdesaknya pemimpin daripada Parti Bersatu ini, sehingga mereka mengatakan bahawa kerajaan hari ini kononnya mempermainkan perasaan pengundi. Betapa hebat mereka memusingkan segala fakta, membina persepsi buruk kononnya. Tapi akhirnya sahabat semua kita tahu rakyat Selangor adalah rakyat yang bijaksana, bukan bijak sini seperti yang dikatakan oleh Presiden Lebay PAS. Dan apa yang saya nampak, yang bijak sini ini adalah Lebay ini yang cuba untuk memperbodohkan pengundi di Selangor ini. Atau adakah Lebay ini cuba menunjukkan kebodohannya? Mana satu, sahabat-sahabat semua? Anda mungkin boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.